Ustaz mute tu tak dengar, Ustaz. Maaf. Assalamualaikum. Salam. Kita teruskan. Kita cuba berlatih terjemah ayat-ayat yang ini. InsyaAllah boleh cukup dalam masa setengah jam. Kalau kita ada lagi dalam 40 minit kot. 15 minit lagi untuk modul terakhir tu, kejap tu untuk maklum aja. Okey, jadi kita baca gini ya. Kita ambil jumlah yang satu-satu jumlah. Okey. Innallaha la yatasyi ayyatriba masala. Boleh juga. Ma ba'u kita kata. Cukuplah sampai ada tanda wakaf ni. Jadi kita tengok sini. Innallaha. Inna ni inna. Bila ada inna, Islam selepas inna dia tak bagi mubtada, dia panggil ini jumlah ismiyah lah, mula dengan isim kan Allah. Dia Allah dipanggil isim inna. Dan inna dia memansubkan isim selepasnya, iaitu jadi Allaha. Asalnya Allahu. Jadi ini. Ini dia ada mansub kerana sebab oleh inna. Okey? Jadi itu adalah bab mubtada. Jadi khabar dia ialah la yastahyi ayyatriba masalah. Berarti itu kejap. La yastahyi ayyatriba. Okey, di sini kita nampak la dengan yastahi. Yastahi ni apa? Isim ke fi'il? Fi'il yastahi. Isim mudhari'. Fi'il mudhari'. Yatriba isim ke fi'il? Fi'il. Fi'il. Jadi kan saya kata semalam bila kalau kita boleh terjemah jumlah tu bila dipisahkan oleh fi'il kan. Jadi tapi bila kau fi'il tu sebahagian daripada jumlah tu, dia kena ada harf an di depan lah. Maksudnya dia menjadikan okey. Okey, kita ambil yastahi dulu. Yastahi. Kalau kita tengok dari segi literal wazan dia. Dia pada perkataan apa huruf akar dia? Huruf akar dia adalah haya. Dia ada Hayya. Hayya. Hai maksud hidup kan? Hayyu ya qayyum. Cinta seperti macam astaghfirullahalazim, cinta kan? Mustaqim, cinta mencari atau tidak mencari. Ya tu dia lah kan? Ya huwa. Kan? Yastahi dia mencari hidup. Atau dia memohon hidup. Dalam bahasa umumnya kita makan malu. Malu. La yastahi. Ini dalam bab kalimah seperti ini yang belakang dia alif maksur atau ya tak bertitik, kan? Maka keadaan nahu dia kita kena assume. Maksudnya dia tak berubah, dia tak nampak. Jadi dia sebab la yastahi, tidaklah dia malu. Embarrass lah dalam bahasa ini. Tidak dia malu. Jadi tidak, jadi ini dalam keadaan marfu'. Kalau dalam jazam pun sama je bentuk, ya satu hilang lah. Kalau dia dalam keadaan mansub pun sama juga bentuknya. Macam hudan. Sebab dia hujung dia alif maksurah. Bila alif maksurah dia tak akan memfahamikan keadaan nahu dia. Itu kita kena anggap, kita kena assume. Okey? Jadi la yastahi, tidak dia malu. Tidak malu untuk apa? Tidak malu untuk apa? Iaitu ayat ribaan, tidak malu untuk buat satu perbuatan lain. Jadi bila perbuatan ini, perbuatan yat riba ini nak menjadi maf'ulun bi kan, kepada fi'il sebelumnya, maka dia kena ada harf an. Sebab untuk jadikan fi'il yang ini seperti isim, supaya dia menjadi maf'ulun bi kepada fi'il sebelumnya. Jadi seperti ada an lah. Jadi an ni harf nasab. Yat riba ya daripada darabu.
Doribu. Yatribu. Yatribu asalnya dia ada yatriba. Doroba ialah menjadikan atau ada. Doroba ni ada 14 makna. Tapi yang tadi kita tengok ni menjadikan atau dia menjadikan sebagai perbandingan. Kalau doroba ni. Dia maksudnya dia doroba masalan. Dia jadikan satu sebagai perbandingan. Supaya kita boleh banding mana yang betul, mana yang salah. Okey. Jadi ayat riba masalan. Okey. Jadi masalan ini kita tengok isim dalam keadaan mansub. Ya. Maka ia menjadi maf'ulun bi pada ayat riba. Dia ada berangkai sini, berangkai maksudnya kita ada jumlah ismiyah bermula dengan Allah, sesungguhnya Allah, dan khabarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah dia pula ada dua. Satu fi'il pertama, yastahi, fi'il kedua lah yatriba masalah. Okey? Jadi dia berangkai gitu. Jadi kalau kita terjemah yang sini, sesungguhnya Allah tidak dia malu untuk membuat perbandingan misal, contoh. Untuk membuat contoh. Jadi ma ba'udatan fawqaha ni apa? Ini dia bukan ma ni panggil isim mausul, isim ganti. Jadi ini sebenarnya dia menerangkan tentang masalah misal tu. Misal dia. Jadi kalau kita tengok ma ba'udatan, apa yang boleh tidak, tapi kalau kita tidak nyamuk. Dia ada dua wajah nak baca, tak bisa ambil yang mudah je. Ma ba'udatan fama fauqaha. Apa yang nyamuk. Tapi kalau tengok ni, dia ni mansub. Dia mansub, dia mesti dia macam badal kepada masalah. Dia macam badal pada masalah. Jadi badal lah maksudnya. Contoh apa tu? Misal apa? Iaitu apa seekor nyamuk, maka tidak di atasnya. Okey? Terjemahan ni agak susah sikit nak ambil literal. Ada dua pandangan tentang maknanya lah. Tapi tak apa, kita ambil. Masalan ma ba'udatan fawqa. Maka contoh apa yang seekor nyamuk, maka tidak di atasnya. Atau maka apa di atasnya. Maka apa di atasnya. Maksudnya Allah tidak malu untuk buat contoh daripada bentuk seekor nyamuk dan apa yang lebih teruk daripada atau lebih hina daripada nyamuk. Itu contoh tu. Jadi ma ba'udatan fawqaha ini bermaksud menjelaskan masalah apa. Okey? Jadi kalau kita baca pada maknanya, sesungguhnya Allah tidak ada malu untuk menjadikan satu contoh, iaitu seperti seekor nyamuk atau apa yang di atasnya. Fawqaha atasnya. Fama maka apa? Atau maka tidak. Lebih suka maka apa? Kalau tengok terjemahan dia, tengok terjemahan dia. Sekejap. Dah hilang pula. Okey. Nak tengok, nak tukar ni. Dah tukar. Nak tengok terjemahan dia. Kita ambil English ya. Indeed Allah is not timid. Not timid. Ke atas tidak malu kan. To present an example. That of a mosquito or what is smaller than it. Okey. Jadi masalah tu, jadi ini badal dia. Maksud terangan dia lah. Yang bau yang daripada seekor nyamuk atau apa yang lebih hina atau lebih kecil daripadanya. Okey? Itu masuk ayat tadi. Okay, ada soalan ayat tu? Dah hilang pula dia punya tanda.
Tadi Ustaz beritahu ya riba ni PL kan. PN lah. Kemudian dia jadi maf'ul bi juga. Ya betul. Maknanya dia jadi isim lah. Dia Dia jadi dari an. dia bukan. An ini dipanggil an masdariyah. Dia menjadikan fi'il selepasnya macam isim Macam. supaya ia boleh jadi mudhaf maf'ulun Maf'ulun bih. fi'il. Oh, Jadi kalau kita nak jadikan fi'il sebagai maf'ulun bi kepada fi'il sebelumnya, maka dia kena ada dia dahului dengan haraf an. An. Ya. Hmm. Okey. selalunya maf'ul bi tu isim kan. Ya, mesti isim. Oh, so jadi kalau ada an aja dia jadi isim dan bukan jadi fi'il lah tu. Fungsi dia sebagai isim. Fungsi sebagai isim dia fi'il juga. Dia Kan? fi'il. Dia fi'il ni cuma fungsi dia sebagai maf'ulun bi dia dibaca dia macam isim Dan dia kena baris atas lah. dia bagi atas. Ha. Ya riba. Kalau Asalnya tak ada an tu jadi jad ribu. Ha. ada an dia ya ribu. Jadi kalau tak ada an salahlah nahu dia kan. Ha. Dia tak boleh baca dia malu dia malu lepas tu dia buat. Ha. Kan? Hmm. Dia malu untuk buat. Ini malu untuk buat. Tak malu. Dia Dia tak tidaklah malu. ia malu Untuk untuk membuat membuat. contoh. buat contoh. Apa Apa yang nyamuk, Seekor nyamuk. seekor nyamuk, atau apa di atasnya. Apa? atau apa di atasnya. Apa di atasnya tu apa yang lebih kecil dari nyamuk lah ya. Itu nyamuk. Benar. Ha. Kalau kita Boleh buat dapat. bawahannya kan di atas. Kita bawah. Itu tadi tengok dia punya apa tu macam bawah, macam bawah punya translation kan, tapi sebenarnya dalam perkataan tu bermaksud atas Above it. above it. Nyamuk Lebih hina. Lebih teruk lagi lah. lebih teruk. Okey? Lagi satu Ustaz. Ada soalan? Ya. Dan yastahi ni la nafi kan? La nafi. Tidak, la tidak. Yastahi ni bila nafi fi'il mudhari dia Marfu. marfu' Marfu. Kalau fi'il mudhari dia sukun beri lajangan. Jangan. Cuma dalam hal ni kita tak nampak. Sebab huruf terakhir dia alif maksurah. Sakit. Huruf sakit. Marfu'. Maknanya marfu' lah. Marfu. Atas ya. Ah, Atas alif. atas alif ni alif maksurah. Okey. Okey. Right. Fa amal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Jadi kita boleh ambil sini. Fa ni dah maka kita ambil yang depan ni. Fa maka amma adapun. Alladzina amanu. Alladzina mereka yang amanu mereka telah beriman. Mereka waw mereka telah beriman. Jadi jumlah pertama. Jadi ini menjadi dia adalah jadi dia punya mubtada lah. Dan ada pun orang-orang yang telah beriman. Okey? Jadi khabarnya dalam bentuk fa. Fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Fa maka ya'lamuna fil mudhari' dalam keadaan marfu'. Ya'lamuna mereka mengetahui. Okey? Annahu bahawasanya sesungguhnya ia al-haqqu adalah kebenaran dari Tuhannya. Jadi dalam ayat ni kita macam nak baca. Kita ada fa amal ladina amanu satu bab. Maka ada pun orang-orang yang telah beriman. Maka mereka mengetahui. Ini jumlah fi'liyah. Ya'lamuna. Kan? Jadi jumlah fi'liyah dia punya maf'ulun bi dalam bentuk jumlah ismiyah. Bahawasanya dia. Jadi annahu ni jadi mubtada khabar. Hu jadi khabar. Isim pada inna sini. Anna inna. Al-haqqu min rabbihim jadi khabar dia.
Sebab tu al-haqqu dalam keadaan marfu'. Annahu ni dia dhamir tak nampak kan. Ini marfu' jugalah sebab dia ada dalam bentuk isim innah. Okey, ini dia punya fayak lamu. Okey. Jadi ini boleh berlaku bila jumlah ismiyah menjadi ma'ulun bi kepada fayak lamunah. Jumlah ismiyah ni semua. Jumlah ismiyah ni jadi macam ma'ulun bi dia. Jadi satu jumlah. Maka mereka mengetahui iaitu bahawasanya dia who ni kembali pada mana? Kalau nak faham who, tengok di belakang mana isim yang dalam keadaan singular dan masculine. Dan masculine who, masculine. Jadi ba'udatan isim tapi dia feminine. Jadi tak bolehlah rujuk pakai who. Kalau nak rujuk pada ba'udatan, dia akan rujuk pada annaha. Jadi lepas tu ada masalan. Masalan ni isim. Ini dalam keadaan masculine. Jadi jadi who ni kembali kepada sini. Jadi mereka mengetahui sesungguhnya masalan itu, contoh itu adalah kebenaran, adalah benar dari Tuhan mereka. Al-haqqu, jadi ini marfu' Rabbihim, Tuhan mereka, min Rabbi ini majrur kerana haraf min, Rabbihim mudhaf ilaih. Okey? Ada soalan? Okey, jadi itu bagaimana kita pecahkan. Kalau kita buat lagi di bawah. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Boleh betul itu. Sebab ni di fi'il yudillu. Itu dah jumlah lain. Jadi kita ambil wa ammal ladzina kafaru. Dia bila ada amma ni ada pun dia most often than not lah dia kena ada fa di dalam jumlah tu. Dan okey, dan ada pun tolong ni. Alladzina apa makna dia? Yang. Orang-orang yang kafaru. Kafir, telah kafir. Mereka telah Mereka kafir. yang kafir. Mereka yang Telah kafir. telah kafir. Jadi jawapannya yang atas fayak lamu ni fayakuluna. Maka mereka berkata. Mereka berkata, apa yang mereka kata? Ni balik sini dia jumlah. Maza. Kan? Ni makula dia lah. Ni apa yang kita tahu jumlah dia. Madza aradallahu bihadza masalah. Tu ada tanda mim di atas tu pun kena berhenti tu lah. Wajib kan? Iaitu jumlah lain lah. Jadi madza, ma apa? Da macam tadi lah. Da yang. Hadza ni sama. Apa yang arada apa? Fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madhi. Arada fi'il madhi. Ada fi'il madhi. Arada apa makna dia? Arada. Makna Uridu. Arada. Hendak. 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 Kalau kita tengok sini. La haula wala quwwata illa billah. Salah tekan ni. Dekat bawah betul tu ke atas dan senang. Okey. Right. Di arada ialah hendak. Katakan ni menghendaki. Dia menghendaki. Jadi ini fi'il madhi. Allah ialah fa'il. adalah Fa'il. fa'il. Atau kita tahu fa'il kerana dia Fa'il depan. Marfu. Marfu. dia pelaku pada arada. Dia pelaku pada arada. Jadi Allah telah kendaki. Apa yang Allah kendaki? Bihadza masalah. Ini yang Allah hendak. Dengan misal ini. Ini misal.
dengan ini misal. Jadi bihadza masalan. Jadi bihadza. Jadi masalan dalam keadaan mansub. Dia jadi maf'ulun bi pada arada. Allah hendak misal ini. Bihadza masalan. Atau kalau orang cakap aradallahu masalan bihadza. Hadza. Dan bi di depan untuk bihadza. Okey. Maka apa yang Allah telah kehendaki dengan ini contoh. Okey? Itu. Lepas tu kita boleh ambil jumlah lain. Yudillu bihi Katsira. katsira. Stop. Wa yahdi bika. Wa tu dan. Jadi boleh jumlah lain lah. Kita ambil ni. Yudillu bihi katsira. Yudillu apa? Fi'il apa tu? Mudhari'. Mudhari'. Sebab tapi dia dengan dhamma yudillu maksudnya dia menyesatkan. Kalau yadillu dia yang sesat. Kalau yudillu dia menyesatkan. Muaddi ni adallah daripada adallah. Kalau tengok dia punya ni dia ada adallah. Dia yang transitif, dia yang melakukan, ada me depan dia sebab dia ada you, dia punya permulaan dengan kalau dalla kalau dalla dia punya permulaan yadillu. Yadillu dia yang sesat. Kalau yudillu dia menyesatkan. Macam kharaja yahruju, ahraja yuhriju. Macam tu. Jadi yang dalam hal ni yudillu dia menyesatkan Dengannya. kasiran. Banyak. Banyak. Ramai. Banyak. Jadi kalau tengok sini yudillu ni fi'il, pelaku dia huwa, dia kan. Kasiran menjadi dia punya maulun bi. Sebab tu dia mansub. Jadi ni lengkaplah. Fi'il mudhari ada fa'il, ada maf'ulun bi. Bihi ni bagi muta'alliqan. Yang berkaitan lah. Jadi bihi ni kembali pada masalah lah. Salah, ya. Dan dia menyesatkan dengan misal itu ramai. Okey, tu jumlah lain wa dan yahdi Fi'il mudhari'. yang mudhari Dia dengan memberi petunjuk. sama bentuk dia kan. Sebab ni fi'il mudhari huwa. Huwa. Ni yahdi lain pula, ni hidayah memang dia tak ada ahdi. Ini yang dia ada muaddi. Yahdi ni pada muaddi dah. Dia bukan macam kharaja ahraja. Dia memang 3 huruf. Hidayah. Dia memberi petunjuk dengannya kasiran. Kan? Banyak. Yahdi ada huwa, jadi punya fa'il, pelaku, kasiran jadi maf'ulun bi. Okey? Ustaz, macam mana nak tahu dia beri petunjuk dengan dia dapat petunjuk? Okey, dia begini. Ni kesat. Dia tengok pada perkataan ni. Yahdi, dia tengok. Dia punya Arab. Dia ada 3 huruf je. Ha dal ya. Kan? Okey, kalau yang tadi ni. Yudi 4. Abdullah. Dia ada dolam, lam ada 2. Lala. Dolala kan? Kata akar. Tapi dia punya wazan dia. Abdullah. Ada hamzah di depan. Dia tambah hamzah tu. Jadi 4 huruf. Alif, dot, lam, lam. Jadi, bila dia 4 huruf, dia jadi muaddi, dia yang menyesatkan, dia jadi yudillu. Fi'il mudhari' dia. Tapi yang ni, hidayah, yahdi, dia 3. Jadi kalau kita mana klik formula dia? Di pun bawah. Okey, kita klik bawah. Okay. Dia yahdi. Yahdi. Dia menunjuk. Okey. Kalau yang ni, yang sini, tadi yudillu. Kita klik yang bawah. Dia adalla yudillu. Nampak tak? Dia 4 huruf ni kan? Dia yudillu. Fi'il mudhari' dia. Fi'il mudhari' dia. Okey. Kalau dia dolla, dia yadillu. Kalau adolla, yudillu.
Macam kharaja yakhruju. Ahraja yukhraju. Maknanya menyesatkanlah tadi kan. Kalau Kalau nak tahu dia yang menyesatkan. dia menyesatkan, Allah menyesatkan. Contohlah, bukan nama lah, contoh. Allah dia menyesatkan. Dia. Kau ikut ayat dia lah. Yudillu Betul. yudillu yudillu ibnati, dia menyesatkan anak dia. Kan? Tu. Kalau dia dhalla, kalau dhalla dia sesat. Itu fi'il madhi. Kalau Dia sesat. Okey. dhallu dia sesat. Okey. Betul okey tak? Belum okey. Kita tengok contoh. Tak apa, nanti pelan-pelan. Tengok contoh Kalau nak senang klik form more. Saya tadi baca Yahdi, bukan menyesatkan tau. Pemahaman saya, Yahdi beri petunjuk lah. dia beri petunjuk kan. Dia mengerti. Saya pula kalau buat terjemahan, dia mendapat petunjuk. La. Tu jadi pahaman saya ni lain lah. Kalau dia dapat petunjuk, dia Beri satu dapat lah. dia ada haraf dia. Dia ada haraf dia. Ya. Ala. Dia ada ala tu. Dia boleh macam tu. Dia ada dia punya haraf. Tapi dalam ni, kita boleh terjemah, dan dia memberi petunjuk dengannya ramai. Jadi, kalau tak ada bihi, dia memberi petunjuk ramai. Dia memberi petunjuk ramai. Yang ni dia menyesatkan ramai. Okey, kalau dia yang beri petunjuk, kalau macam dia dapat petunjuk. Ada contoh dia hidayah tu. Sekejap. Dia memberi. Mungkin klik for more tu ada kot. Ni banyak 316 kali ni, boleh tengok. Macam mana dia mendapat petunjuk? Tadi dia dapat petunjuk. Tu orang kan? Move tu refer pada orang kan? Muhtadi. Ni dapat petunjuk. Tu muhtadi. Nampak tu muhtadi bawah dia kan? Temu tadi tu. Hadi. Hadi yang beri petunjuk. Ini isim fa'il. Hadi. Isim fa'il. Ini cepat ya. Fa'il. Ini hada. Ini fi'il madhi adalah hada. Kita tengok contoh, banyak boleh tengok contoh dia lah ni. Tunjukkan kami. Ni ada fi'il amal. Fi'il amal. Ada fi'il amal. Ada betul. Sebab dia bila dia ada huruf akar, huruf sakin ujung dia memang itulah apa ni? Agak kita kena faham dia punya huruf dia macam berubah kan. Okey. Okey. Dia beri petunjuk. Tadi Yahdi. Ni terbalik. Okey, sini tu. Dia memberi petunjuk. Dia bertunjuk dengannya ramai. Dan terus wa ma yudillu bihi illal fasikin. Jadi ma dengan illa ni jadi apalah kan? Tidak. Dan tidak dia menyesatkan dengannya, Melainkan melainkan fasikin, orang-orang fasik. Orang yang fasik yang orang yang fasik. Orang-orang yang fasik. Jadi wa ma yudillu bihi illal fasikin. Okey, ayat tu daripada mula balik Ustaz. Daripada wa amma tu macam mana? Dan adapun yang telah kafir, maka mereka berkata, apa Allah telah kehendaki dengan ini contoh. Dengan contoh ini. Jadi dia menyesatkan dengannya ramai. Dan dia menunjuk dengannya ramai. Jadi contoh-contoh ni tengok bagaimana kita tafsirkan. Kalau kita tafsirkan dalam keadaan ikhlas, dengan keadaan jujur, dengan ilmu yang betul, dapat jawapannya betul. Banyak misal-misal dalam Quran ni. Ada misal yang Allah guna itu menyesatkan orang juga. Bila dia tak ada niat yang baik, dia cari benda yang bukan-bukan. Okey. Dan ia menyesatkan ramai. Dan dia memberi petunjuk dengan ramai.
dengannya ramai. Jadi nya itu refer kepada Allah. contoh. Allah. Ya. Kepada Allah. Allah Okey, ni okey, okey. apa ni? Yahdi ni ini fa'il di Allah. Ya. Fa'ilnya Allah. Yudilu pun fa'ilnya Allah. Yudilu. He tu. Pada masalah. He itu ialah apa Masalah. ni? Masalan. Masalah. He masalah. Kalau bihi, Dengan masalah itu dengannya lah. masalah juga lah. Dengannya itu ialah masalan. Masalan. Tapi Dengan Allah selalu dia refer Allah pada itu who kan? menyesatkan. Ustaz, Ha. Allah selalu dia refer, who selalu refer pada Allah. Betul? Tak semestinya. Tak semestinya. Tengok konteks. Tengok konteks. Hu tu huwa. Dalam bahasa Arab, huwa boleh kembali pada barang juga. Kalau huwa kalau hu dia, kita hanya kembali pada manusia kan. Tapi pada Bahasa Arab. hu tu boleh kali pada benda. Ini masalah ni jadi hu. Jadi he kan masalah. Kan? Masalah he ni wujud pada benda. Bukan manusia. Kenapa dia tidak hu? He? B. Oh, B. B. Haraf jar. Arab je. Dia mabni. Ini lebih pada tajwid. Dia Yang sedang sebut. bihi. Ni kan? Dia bacaan. Dia kalau dhamir, dia mabni kan? Ada asal dia patut hu, tapi kena bi tu untuk mudahkan sebutan jadi bihi. Baca bihu susah. Yudillu bihu kasira, kan susah. Bukan disebabkan dia haraf jar. Bukan. Ya. Kena faham betul-betul. Dhamir mabni. Nanti kalau dia agak jar, lepas tu bihuwa jadi bihiya. Bihui. Okey? Ini sebab sebutan, sebab tajwid. Okey? Bihi. Tak, tadi Ustaz kata he tu dia rujuk kepada Allah. La. Pada masalah kan? Masalah. Misal. Ini juga pada masalah. Ah. Huwa yang ada dalam fi'il ni itu Allah. Yudillu ni. Oh, dalam yudillu tu. Dia menyesatkan dia. Yahdi ada huwa kan? Itu Jadi Allah. huwa tu Allah lah. Wayahdi dalam wayahdi dia punya Dalam Yahdi ni. dalam Yahdi tu. Bukan Dalam Yahdi fa'il tu dia, fa'il dia ialah Allah. fa'il dia sembunyi. Yahdi, huwa. Dalam yudillu pun dia punya fa'il adalah Allah. Dia tersembunyi Huwa juga. Wa tu Allah lah ya. Wa Yahdi pun sama. Sama. Wa itu refer pada Allah. Huwa dalam ayat ni kepada Allah. Yudillu ni siapa lah ke Allah yang sesatkan. Yang beri petunjuk pun Allah. Mana oleh manusia beri petunjuk. Kita hanya boleh sampaikan saja. Ya, okey. Jadi kita pun tak sesatkan orang. Orang tu yang sesatkan diri sendiri. Tapi kita kalau bantu sesat pun dosa juga. Okay? Satu lagi tu Ustaz tu yang ada masalah tu kan ada mim tu wajib berhenti sebab dia soalan ni kan. Bukan soalan. Memang wajib berhenti. Soalan boleh. Ada Nabi Adam masa betul lah. Ini jawapan. Ini jawapan dia kita tak boleh sambung tu sebab apa tu? Dia maksud dia dah lain. Kalau kita baca kan, kalau kita baca terus, maka mereka berkata apa yang Allah hendak dengan contoh ini dia sesatkan dengannya. Jadi tak kenalah kan? Tak kena. Sebab berhenti wajib. Okey. Berapa dah kita nak habiskan ni? 10. Lagi 2 minit. Satu ayat. 10. Wa ma yudillu bihi illa al-fasikin. Berbeza dan apa? Dan tidak. Dan tidak. Dan tidak Dia sesatkan dengannya kecuali melainkan orang-orang fasik. kita sambung. Kecuali kalau jadi next topik tu kita buat masa ini hari Jumaat, tapi takut hari Jumaat tak ramai yang datang. Ya. Nak tanya Ustaz. Kan? Ya. Kalau ma ni tidak kan? Kalau apa ni marfu. Boleh apa atau tidak? Boleh apa tapi tengok dia punya perkataan sebenarnya. Konteks. Konteks. Bukan kerana tengok perkataan sebelahnya marfu ke tidak. Itu konteks lah. Tidak. Dia tak ada. Dia konteks. Tak ada kaitan kan. Sebenarnya pun
macam kan al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma tu dan apa kan? Tapi ada pandangan boleh kata wa ma tu wa qasam. Jadi ma tu patut macam wa ma demi apa? Hmm. Boleh juga. Tengok konteks lah. Konteks. Okey, kita tunggu yang bawah. Hmm. 5 minit lagi. Alladhi Okey, alladhi. la yuquduna. Ini bolehlah 5 minit lagi. Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih. Bila ada wa ni jadi jumlah lain lah. Jadi kita tengok yang atas. Alladzina apa? Orang-orang Yang kuduna yang mudhari daripada yudilu kan? yang Jangan lah. Qaf dah. Kudu. Langgar. langgar. Jadi terjemahan dia mereka Yang melanggar. melanggar. Ya, mereka melanggar. Yang Melanggar. Dan mereka yang melanggar orang yang Orang melanggar yang perjanjian. Allahi. perjanjian. Ahdallahi dalam keadaan apa? Ahdallahi. Mudhaf ilaih kan? Mudah ya. Janji Allah. Tapi Sudah. ahda ni dia menjadi mansub kan? Kerana dia adalah maf'ul bi kepada yang kudu. Yang kudu fa'il ada hum. Yang itu. Apa yang mereka langgar? Apa yang melanggar? Perjanjian Perjanjian. Allah. Perjanjian Allah. Okey? Maknanya kalau maf'ul bi ni kita kena bertanya lah Kita bertanya lah kalau apa yang dilanggar Itu jawapan dia maf'ul bi lah. yalah bila fi'il itu ada objek lah, tak semua fi'il ada objek. Okey? Jadi apa langgar? Dia ada melanggar janji Allah. Okey? Min ba'di mitsaqi. Daripada sebelum Sesudah. sesudah. Allah. Mitsaqihi. Mitsaqihi. Misani isim. Mitsaqihi ba'di. Sesudah Perjanjian. kukuh. Perjanjian kukuh. Telah dikukuhkan. Kau tengok sini. Misaki. Okey. Meneguhkannya. Meneguhkannya. Jadi kalau tengok sini. Apakah min ba'di mitsaqi ini? Ini adalah sifat kepada ahdallah. Kenapa sifat? Dia bila ahda ni nakira, ayatnya jadi sifat pada dia. Ataupun dia menjadi hal lah. Tapi saya kata sifat. Sifat pada janji Allah. Janji Allah yang dari sesudah pengukuhannya. Jadi mereka yang melanggar, orang yang fasik, jadi kalau dia alladzina illal fasikin, kecuali orang yang fasik. Siapa yang orang fasik itu? Iaitu mereka yang mereka melanggar janji Allah dari sesudah pengukuhannya. Janji Allah yang sudah dikukuhkannya. Okey, maksudnya masuk Islam, dia melanggar pula. Bukan dia kafir, dia melanggar hukum Allah. Dia fasik. Okey? Right? So kita habiskan ayat ni. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi. Apa tu ayu solat. An ni nampak an. Ni kenapa kita tengok kita sebelum kita terjemah ayat yang jumlah yang sebelum tu. Waw dan yaqta'una Potong. mereka memotong qata'a. Memotong atau memutuskan. Memutuskan. Apa yang mereka memutuskan? Apa yang Allah suruh perintahkan. Allah perintahkan dengannya. Perintahkan dengannya. Allah telah perintahkan dengannya. Nya tu rujuk. Maaf. Nya. Bihi tu nya rujuk kepada. Dengannya. Apanya tu? Nya tu amarah tu tak? Apa ni? Perintah. Nya datang selepas. Ayu solat ala yusola wa yusiduna fil ayu solat. Oh. Itu Ni. Oh. Ayu solat ni akan yusola apa? Yusola. Yusal. Solat.
Hubung. Dia pada sil sambung. Sambung. Sil tengok yusola menghubungkan. Hubungkan. Dia daripada wasil, bukan dia daripada Wasolah. wasolah. Dia punya fi'il amr sil. Kalau bahasa Arab di sila sil. Sambung. Jadi ayu solat. Jadi ini satu. Tengok ayu solat ni wa. Dia tunjuk yang dulu. Ayu solat. Jadi dan mereka memutuskan apa yang Allah telah perintahkan dengannya Itu sambungkan. sambung. Untuk hubungkan. Untuk hubungkan. Macam Ya. silaturahim, hubungan saudara-saudara. Oh, dia. Dia solat ni huwa kan? Kan? Wah. Wah. Untuk dia sambungkan. Untuk dia sambungkan dan Sidu. Dan wa yufsiduna fil ardh. buat kerosakan di bumi. Di bumi. Jadi satu saya nak tanya, apakah nahu pada yusalla Maksud adalah mansub. Mansub. Apakah nahu pada yufsiduna? Marfu. Jadi adakah yufsiduna ni objek pada an? Sebab ni wawu ataf. Oh, ada ni sib inna juga kan? Tak, bukan. Kan? Sebab tu yang dia nahu lain. Jadi yang menjadi objek pada an hanya yusalla, yufsiduna bukan objek pada an. Jadi yang Allah yang mereka putuskan apa yang Allah suruh untuk sambung. mereka telah potong. Kalau kita tak, kalau wa yufsidu dia mansub kan, dan Allah juga perintah untuk buat kerosakan di muka bumi. Itu dia. Itu dia. Jadi sebab dia matikan itulah. Itu Ayat yang lain lah. jadi ayat lain, jumlah lain. Jadi ayat ini dibaca, dan mereka memutuskan apa yang Allah telah suruh dengannya untuk disambung, untuk mereka sambung, dan mereka juga membuat kerosakan di muka bumi. Itu mendeskripsikan orang fasik tu kan. Yang pasti ada sifat langgar perintah janji Allah, selepas Satu. putuskan hubungan, dan juga buat kerosakan di muka bumi. Betul. Ulaika humul khasirun. Ini dah jumlah lain. Mereka itulah. Mereka orang-orang yang rugi. Jadi ini jumlah ismiyah aja, tak ada fi'il kan? Tak ada. Ulaika ini jadi mubtada, humul khasirun khabar. Sebab tu khasirun dia kadang marfu'. Ulaika ni marfu' lah sebab tapi dia mabni tak bincang lah kan. Okey? Okey. Jadi kita ada 10 minit. Kaifat takfuru ni suruh Haji Mak Syah baca je, makna dia tahu dah. Bagaimana kamu sekian kafir, takfurun dengan kepada Allah. Wa kuntum, sedangkan kamu semua orang kamu semua telahlah tu orang mati. Keadaan mati. Kemudian dihidupkan. Dia yang hidupkan kamu. Kemudian dia matikan kamu. Kemudian dihidupkan kamu. Kemudian kepadanya kamu semua dikembalikan. Sudah. Okey. Itu yang kita berlatih ni, nanti insya-Allah Jumaat depan tutorial terakhir lah. Tutorial terakhir Jumaat depan 1 jam kita buat berlatih lagi. Cuma ni saya nak selesaikan dengan topik modul terakhir ni. Modul terakhir ni dah beda. Silap kejap Modul terakhir tu dia. Ini dia. Okey, ini ada latihan tadi kan? Latihan ni. Dah habis last, ada sikitnya ni. Ni kita akan belajar lagi ni tentang jazam lah. Kan? Takdil betul.
Nah, jadi kita pergi pada ni, kita akan buat dalam latihan nanti hari Jumaat. Cuma topik ismu tadi saya nak selesaikan sekarang. Oh. Ni sekejap aja, ni 10 minit dah habis dah. Okey. Okey, ada kat skrin. Ada. Isim tafdil. Sistem tabdil semua ni. Ini Ha. lebih kepada just maklumat. Okey. Ismu tafdil ni ialah isim perbandingan. Kalau dalam bahasa Inggeris ada good, better, best, pretty, prettier, prettier. Bagaimana nak bezakan? Okey. Muka surat berapa Ustaz? Unit 8. Unit 8. Unit Modul 8. baru, modul baru. Unit baru. Okey, ada. Okey. Jadi Okey. bagaimana kita nak bandingkan? Dia bergantung objek yang kita nak terangkan tu masculine atau feminine. Kalau objek tu masculine, af'alu, lebih afdal. Kalau dia feminine, fu'la pun lebih afdal. Dia lebih. Tapi dia punya bentuk, kalau dia dalam mudhaf alaih atau dia dalam bentuk makrifah ada alif lam depan dia, itu superlatif. Kalau tak ada, dia hanya compare. Dia lebih baik. Dia lebih baik atau paling baik, kan? Kalau kita tengok sini, la ya'dubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardh. Tidak tersembunyi, tidak sembunyi daripadanya berat seberat zarah di langit dan tidak di bumi. Wala asgharu. Dan tidak lebih kecil. Kecil, jadi ismu tafdil lebih kecil. Dan tidak lebih kecil dari itu. Dia asgharu. Dan tidak Dia tak ada tanwin, walaupun dia macam, kalau salah tengok macam fi'il mudhari' kan? Tapi dia tak ada alif lam dan dia tak ada tanwin. Dan dia dhamma je. Dia mabni atas dhamma. Asgharu min zalika wala akbaru, dan tidak lebih besar. Illa fi kitabim mubin, kecuali dalam kitab yang menjelaskan. Di asgharu ini maksudnya ba'da min. Asgharu min, jadi lebih kecil. Akbaru illa, dan tidak lebih besar. Jadi ini dalam bentuk af'alu. Okey, ini jadi dia lebih aja. Okey, contoh untuk yang superlatif paling. Bila paling dia ada dalam keadaan makrifah, ada alif lam. Alif al-ahsarun. Ini dalam bentuk isim. Al-ahsarun. kalau ada alif lam tu dia paling. Superlatif lah. Superlatif. Daripada bentuk ismu tafdil. Okey. Di bawah, dalam bentuk mudah-mudah lain pun dia ada paling. Innal angkaral aswati. Sesungguhnya seburuk-buruk suara. Paling buruk suara. Angkar aswati. La sautul hamir, benar-benar suara keldai. Okey. Ini bentuk masculine semua. Bentuk feminine macam ni. Dan surah Al-Baqarah ayat ni, surah Taubah, maaf. Itu okey. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla. Sebab dia kata sufla ni paling buruk, paling rendah. Dia merujuk pada kalimah muannas. Kan? Kalimah ya. Dan dia telah jadikan kalimah mereka yang kafir paling rendah. As-sufla. Wa kalimatullahi hiyal ulya, dan kalimat Allah ia adalah paling tinggi. Al-ulya. Wallahu azizun hakim. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Okey, itu bentuk dia. Okey, ni apa ni? Ini yang transitif yang kita belajar tadilah yang saya sebut ni. Macam ni fasad. Tentu rosak.
Yang ni afsada. Ni kalian membuat kerosakan. Afsada. Ni afsadu kan? Nufsidu. Tufsidu. Bila dia afsada, dia punya fi'il mudhari' dengan dhammah. Yufsidu atau tufsidu kamulah. Kamu melakukan kerosakan. Kalau yufsidu, mereka melakukan kerosakan. Sebab dia ada 4 huruf. Afsada dan dia muaddi. Transitif. Kalau ini fasada. Dia fasadat. Ni dia bentuk. Apa tu? Tafsadat. Kan? Apa tu? Lafasadat. Apa saja. Okey, ini kharaja. Dia keluar. Kamu keluar. Kharaja. Ni dia keluarlah. Ni tempat dia terjemahan ayat atas. Kamu keluar. Jadi bila akhraja jadi Mengeluarkan. akhraja. Akhraja jadi yuhriju. Fi'il mudhari' dia. Kharaja fi'il mudhari' yakhruju. Kan? Ya. Tapi akhraja fi'il mudhari' dia yuhriju di bawah. Okey. Ini Oh ya. ini dia keluarkan. Kan? Kamu keluar, dia mengeluarkan. Itu yang untuk tekankan tentang beza dia. Sama dengan yang ni kita ada dakhala. Dakhala. Yadkhulu. Jadi kalau adkhala yudkhilu. Dia masuk, mereka masuk, mereka ataupun Allah memasukkannya. Memasukkannya. Itu beza dia. Antara adkhala dengan dakhala. Adkhila. Adkhila dengan dakhala. Okey, sama Oh, dengan ini apa ni perkataan-perkataan yang antara 3 huruf dengan 4 huruf ya Ustaz ya asal. dia bila 4 huruf, dia boleh pada Penambahan maksud. Oh dia root word dia sama ya. word sama. Ah. Wazan lain. Wazan dia lain. Word sama, wazan. Tempe lain. Kan, nazala dia turun. Ah. Nazala tu fi'il Madi. madi. Nazala dia turun. Anjala pun madi juga. Madi juga. Tapi Madi dia juga. 4 huruf. Bukan. Dia ada Oh, 3 anjala dengan nazala. Pun menurunkan. Nazala dia ada Dia tambah sabdu. dia menurun Syaddah. 6 kali. Berulang-ulang. Berulang-ulang. Lalu rujuk pada Quran. Sebab dia berlaku banyak kali lah. Dia ada mubalarah tu kan. Quran pun anzala juga bila dia turun daripada tu ke langit dunia kan. Tu anzala perkataan dia. Dia sekali. Ha. Satu pada Taurat. Daripada apa tu ke bumi tu nazala kan. Okey? Ya. Itu beza dia. Oh kalau tak tu kita tengok macam sama je. Ya. Jadi kita kena bezakan lah. Si baik belajar. Yang transitif ke yang tidak transitif. Maknanya anzala ni bukan fi'il mudhari'. Tak. Dia mati. Bermadi. Apa mati? Dia ni yunazilu. Yunazilu. Oh, jadi. Katanya ada alif tu damza ya kan mudhari'. Baik betul juga kalau dia aku. Jadi kan kalau ni macam ni permudah ini yunlilu kan yunlilu. Dia unlilu dia tak boleh anzala. Fi'il mudhari' dia. Okey? Wah, ini nak kena praktis ni. Lepas tu wazan memohon, syik. Istaghfirhu dan Tambah cinta. padanya cinta. Buka akal ghafara tambah cinta. Tambah cinta jadi apa Ustaz tadi? Lupa. Memohon. Memohon. Atau mencari. Syik. Jadi istaghfirhu. Ghafara maksud berhubung balik dengan Allah. Bila kita buat dosa, putus hubungan kita dengan Allah. Dan kita minta ampun, tersambung balik. Kita minta Allah sambung balik hubungan kita dengan Allah. Istaghfir. Okey? Macam ni. Al-mustaqim sama juga. Ni hukumnya, ini huruf akal dia qaf wa mim kum. Mencari. Mustaqim ini jadi isim fa'il. Mustaqim. Kan? Mustaqim. Yang mencari kelurusan. Lurus.
fastarasa, minta tolong. Dia meminta tolong darinya. Jadi dia punya maf'ulun bih. Dia minta tolong, maka minta tolonglah kepadanya, minta tolong kepadanya. Nasta'inu, mohon pertolongan. Okey, nasta'inu. Ini semua ada sintah. Okey, Ustaz. Kalimah-kalimah Arab ni, perkataan dia, basically kebanyakan dia adalah 3 huruf, kan? Ya, betul. Asal Lepas asal dia. Lepas tu dia akan ditambah seperti huruf tadi tu sinta ke amzah ke dan sebagainya tu untuk mewujudkan maksud-maksud yang berlainan tu kan. maksud khusus. Maksud khusus. Lain Okey. lah, maksud lain tapi khusus untuk. Untuk okey. Dia gitu. Dia 3 huruf. Jadi kita nak tahu makna perkataan tu lagi tengok mana huruf akar dia. Cuma adalah perkataan-perkataan tu yang asal bukan daripada Arab. Itu yang panjang. Macam Maknanya kalau dia panjang tu kita dia cari dah huruf-huruf yang biasanya jadi penambah tu kan. Kalau ada hamzah, kalau ada sin, kalau ada ta, kita potong-potong-potong lah ataupun tu baru kita nampak dia punya asal kan. nampak? Cari yang 3 huruf dulu. Okey. Maknanya Sinta ni mohon Tambahan. Mohon pertolongan maksudnya. Yes. Oh ya. Sinta. Carilah atau cari. Atau cari. Dia ada usaha sendiri. Dia ada ta tu ada usaha sendiri. Tapi dia usaha cari tapi ada usaha sendiri yang buat. Sendiri yang minta mohon, sendiri yang cari kelulusan, sendiri yang minta tolong, sendiri yang minta tolong. Okey. Okey? Right. Okey. Oh, tak boleh pula. Okey, taklil ni maksudnya perubahan dia lah. Macam mana kita kola, dia timbul kola sedangkan dia ada waw asalnya. Okey. Qawala. Sebab yakulu kan, yakulu ada waw kan. Kenapa dengan fi'il madhi qala jadi alif pula? Kenapa bukan jadi qawala? Asalnya qawala. Susah sebut. Soal sebut. Jadi kalau nak cari di mana huruf akar dia, tak ada ni alif bukan ini. Alif mat aja kan. Jadi kerana keadaan macam gini, qawala jadi qala. Hudai jadi hudan. Itu dalam Quran tu. Jayi'ah. Ini ja'a. Dah datang. Ya tu dia ditukar pada alif lah. Kepada alif. Okey. Kalau nawara saja nawara nur sama juga huruf akar dia nur. Nar. Jadi apa? Maknanya Ustaz, qawala ni tak adalah dalam Al-Quran ya. Jayi'ah. Dia jadi qala. Jadi kita tak nampak dalam Al-Quran perkataan-perkataan ni kan. Tak nampak lah. Tapi kalau kita tanya kenapa ini tak konsisten. Kan? Kenapa mana huruf akar dia hilang kan ni? Sebab keadaan macam ni, keadaan sebutan. Jadi sebutan dalam Quran, sebutan mengatasi ejaan. Sebutan mengatasi untuk menentukan ejaan. Kalau susah nak sebut, dia tukar. Macam ni lah keadaan contoh dia. Qawala, qala. Jayi'ah, ja'a. Nawara, nara. Hudaya, hudai, jadi hudan. Okey? Contohnya. Dan lagi macam contoh bila huruf tu di akhir dengan Musa. Atau alif maksurah. Alif maksurah. Alif maksurah ni, ya tak betul panggil alif maksurah. Musa ni, jadi dalam keadaan ja, dalam keadaan rafa' dia sama saja. Musa. Kalau dalam nasab memang biasalah Musa. Jadi kita kena assume. Dia tahu hadis Musa jadi mudhaf lain ni kan. Jadi ini ja lah. Kan? Nudiya ya Musa. Diseru, maaf. Diseru wahai Musa. Jadi ini dan rafa'. Okey? Jadi bentuknya sama aja. Dia semacam asa. Jadi kita nampak tadi kan hidayah belakang dia ada ya. Kadang biasa kadang dia punya alif maksurah saja. Kan? Hudan. Jadi itu. Jadi macam Yahdi tadi kan. Macam ni. Ni bila dia jadi jazam. Jazam dia hilang terus. Tinggal satu huruf aja. Ta ni tambah fil mudhari kan. Alam tarokai. Dia taro ayah. Dia huruf dia ra hamzah ya. Jadi tinggal satu aja. Macam ni hudan. Kan?
Dalam keadaan nasab pun sama. Dalam keadaan nasab jazam, hudan. Dia sama. Alif maksudnya hilang kerana dalam keadaan jazam, lepas ni dalam keadaan nasab, dia sama hudan, dalam keadaan mansub pun dia dalam keadaan marfu' dia sama. Dalam keadaan rafa' hudan sama. Itu kalau untuk jadi ni special cases lah yang kita kena perhatikan, yang kadang kita bingung ni apa ni nahu dia rafa' ke nasab, padahal dia sama. Kita tengok jumlah lah, tengok apa peranan dia dalam ayat tu kan. Okey. Ya, ya. Okey. Itu saja yang kita ada untuk yang ni. Jadi ini semua asas-asas yang kita boleh kena berlatih ni. Saya beritahu tentang maklumat kita perlu tahu untuk kita mula memahami teks Al-Quran. Jadi memahami teks kita kena berlatih. Berlatih macam kita buat tadi lah. Jumlah demi jumlah demi jumlah. Sebenarnya lebih banyak pahala dari kita mentadabbur Al-Quran itu dengan cuba memahami setiap huruf. Setiap huruf yang kita baca tu tetap dapat 10 pahala. Dan kita ulang-ulang akan menambah lagi kita hingga fahaman. Sebab Al-Quran ni rahsia sekarang ni Allah mula mendedahkan maknanya. Dah sampai tahap dia daripada Allah mendedahkan makna-makna daripada Al-Quran yang kita boleh dapat daripada Al-Quran sendiri. Kejadian peperangan di Palestin itu menunjukkan tak apa, alhamdulillah kan, nampak mudah-mudahan Allah makbulkan, Palestin insya-Allah akan menang. Dah menang tak pernah lah Israel perang Arab senjata dia atau ramai orang dia terbunuh kan.